Okey, selamat pagi, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selamat datang ke sesi untuk kepimpinan instruksional pada hari ini. Okey, ini semua adalah bakal-bakal yang akan menjadi peneraju sekolah. Okey, kita faham kan apa maksud core business kita? Kita berada sebagai seorang pengetua. Okey, apa core business kita sebenarnya? Kalau kita masuk di sekolah nanti, apa core business kita? Kita berada di sekolah. Kondisi kita nak memastikan sekolah itu mencapai yang adalah tujuan ditetapkan. Mencapai matlamat. Ya, Dr. Rusdan. Pelajaran sekolah baik. Okey. Pelajaran sekolah dilaksanakan dengan cara cekap dan berkesan. Okey, jadi kita tengok keyword kita ialah pengajaran dan pembelajaran, instructional. Itu adalah core business kepada kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dah masuk kursus NPQAL dan bakal menjadi pemimpin yang berprestasi tinggi. Sebab kalau masuk IAB kena faham tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin berprestasi tinggi. Jadi kita kena fokus bidang kita, kepimpinan instruksional kita. Jadi apa matlamat khusus pada hari ini? Kandungan saya ialah saya nak memperjelaskan dua aspek, iaitu satu, saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan definisi kepimpinan instruksional, dan yang kedua ialah proses penyediaan dan penilaian pengajaran. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ni semua fikir-fikir kan? Ada yang fikir pentadbiran, macam Encik Syamuddin adalah fikir ham. Okey puan, penolongan pentadbiran. Okey, kita semua dah pegang tugas dan tanggungjawab sebagai pentadbir sekolah. Jadi kita tak boleh lari daripada tugas untuk penyediaan dan penilaian pengajaran. Jadi, objektif kita pada hari ini ialah saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang dikatakan sebagai kepimpinan instruksional, dan yang kedua ialah menguraikan proses penyediaan dan penilaian pengajaran. Bagaimana kita nak lakukan proses penyediaan dan penilaian pengajaran? Sebab kita kena faham, kepimpinan instruksional adalah core business bagi kita. Okey, kepimpinan instruksional ni adalah core business bagi kita. Okey, sebelum saya nak memulakan dengan definisi pada hari ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba bincang dengan rakan di sebelah. Okey, kita cuba dapatkan apa yang dikatakan sebagai kepimpinan instruksional dan cuba masuk dalam WhatsApp web kita. Okey. Masuk dalam grup WhatsApp. Okay, masuk dalam grup induksi IABCU. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang kepimpinan instruksional? Okey, saya dah terima satu jawapan daripada Encik Syamuddin, iaitu pemimpin yang berwibawa. Okey, dan yang kedua Dr. Rusdan, saya terima pengetua yang mengambil berat mengenai PDPC. So, dua keyword yang saya nampak di sini ialah pemimpin, iaitu pengetua, pemimpin sekolah, dan yang kedua ialah saya nampak PDPC. Okey, PDPC. Dan lagi kita nampak lagi satu jawapan yang di sini ialah mencapai matlamat sekolah. Okey, so betul lah apa yang tuan-tuan puan-puan berikan di sini adalah betul. Ini adalah kata kunci untuk mendefinisikan kepimpinan instruksional. Okey, kita tengok di sini daripada aspek Okey, apa yang dikatakan? Okey, apa yang dikatakan di sini? Okey, definisi kepimpinan instruksional. Yang pertama sekali ialah daripada Dalil Haman pada tahun 2010.
saya ambil di sini adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh seorang pengetua atau yang diturunkan. Yang diturunkan ni maksudnya yang kita turunkan pasal mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah jadi seorang pengetua, kita akan turunkan kepada penolong kanan kita, okey, untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran pelajar. Maksudnya kepimpinan instruction ni kita nak lihat, okey, apa yang kita lakukan untuk perkembangan pembelajaran pelajar. Okey, yang ini adalah pendapat yang diutarakan oleh Hellinger pada tahun 2011. Usaha-usaha yang diambil oleh pemimpin sekolah untuk menyediakan inovasi kurikulum. Maksudnya kita nak lakukan inovasi terhadap kurikulum untuk memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan menjayakan matlamat sekolah. Nampak tak kata-kata kunci yang tuan-tuan dan puan-puan bagi ni ada di sini. Maksudnya seorang pemimpin perlu menggerakkan, okey, PDPC supaya matlamat sekolah tercapai. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa-apa soalan tak kat tanya tentang definisi di sini? Ada tak lagi pandangan daripada tuan-tuan atau sarjana-sarjana lain yang Okey. pakai? Sarjana-sarjana lain selalunya kita boleh gunakan dari segi, contohnya macam ini saya ambil daripada Dallingham dan Hellinger. Okey, kita juga boleh ambil pandangan daripada Black and William. Okey, Black and William juga merupakan seorang yang telah banyak memperbincangkan tentang kurikulum instructional leadership. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak membuat pembacaan yang lebih mendalam, boleh rujuk Black and William. Okey, dan dari segi Brown and Clark pun ada juga dia menyatakan di sini. Jadi bapak dia Hellinger. Bapak dia kita pegang kepada Hellinger. Sebab kita di Malaysia ni kita rujuk kepada Hellinger. Okey, so kita tengok. Itu yang saya masukkan kedua tadi. Okey, kepimpinan instructional kita gunakan model Hellinger. Okey, untuk model Hellinger ini kita kena faham, okay, dia pegang kepada 3 aspek 11 elemen. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah menjadi seorang pengetua, ingat, apa yang kita perlu pikul ialah 3 aspek, iaitu mendefinisikan misi sekolah, mengurus program instructional, mewujudkan iklim pembelajaran positif. Ini adalah 3 aspek dan 11 elemen yang dinyatakan di sini. Okey, untuk hari ini saya nak sentuh tentang elemen yang keempat sahaja, iaitu, okey, cuba puan baca apa elemen keempat ini? Elemen keempat, penyediaan dan penilaian interaksi. Okey, maksudnya bagaimana kita sebagai seorang pemimpin kita nak lakukan penyediaan dan penilaian. Saya yakin tuan pernah buat tak penilaian bidang kelas? Ya, pernah. Pengetua minta tuan buat penilaian kan? Ya. Okey, puan pernah lalui tak proses ini? Pernah. Tuan? Ya. Puan pernah buat tak? Okey, sebab sebagai PK memang itu adalah tanggungjawab kita. Tak kira lah PK kokoh ke, PK ham ke, PK pentadbiran ke, kita mesti kena buat penyediaan. Itu adalah core business bagi kita. Okey, jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan bincang dengan pasangan. Okey, aktiviti kedua kita pada hari ini ialah, kita lihat kepada soalan ini. Anda telah ditempatkan sebagai seorang pengetua di SMK Merah pada bulan lepas. Dah jadi pengetua, bukan jadi peserta MPKM lagi ya. Dah menjadi pengetua. Amin. Okey, bakal ni dia dalam bakal. Okey, nak jadi pengetua di sekolah mana, tuan-tuan dan puan-puan pilih dah sendiri. Tapi hari ini kita letak di sekolah Merah dululah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan telah ditempatkan di SMK Merah. Okey. Bincangkan bersama penolong kanan pentadbiran anda tentang cara untuk melakukan penyediaan dan penilaian pengajaran. Maksudnya, bagaimanakah anda sebagai seorang pengetua di sekolah tersebut, anda hendak lakukan proses penyediaan. Ini adalah bergantung kepada pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, pembacaan tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tuan-tuan fikirkan, apa yang tuan-tuan boleh lakukan, okey, untuk memastikan matlamat kemenjadian murid itu tercapai. Okey, saya bagi masa dalam 3 minit, cuba bincang dan cuba senaraikan di sini. Gunakan board yang ada di sini ya. Okey, untuk kumpulannya boleh senaraikan di sini. Secara ringkas sahaja.
Kita nak buat kembali subjek. Okey, kemudian siap? Okey, kemudian siap? Okey. So, selalunya kita mula dengan kumpulan 2 dengan kumpulan 1 kan? Ini kita mula dengan kumpulan 2 dulu. Okey, kumpulan 2 minta cuba terangkan, okey, anda sebagai seorang pengetua yang baru masuk ke SMP Merah, macam mana tuan akan membuat penilaian? Okey, kita cuba dengar. Terima kasih. Yang pertama saya akan cuba buat jadual pencerapan kata semua guru. Nak pilih buku mana? Subjek mana? Okey. Tuan tidak boleh selera nanti. Okey. Katalah saya pilih subjek matematik. Buku mana dulu saya nak observe. Saya tetap dengan tuan. Okey. Bila tiba harinya ataupun esok kena observe nak buat pencerapan, saya bagi cerita nak buat bincang dengan guru. Nak tajuk apa nak ajak? Konten kan? Kemahiran apa? Dia ajak macam mana? Kita boleh cadang keadaan. Macam mana nak mengajak? Nak guna apa? Macam kita nak guna kahut apa kan? Teknologi dah ni. Macam tu lah. Kita akan juga membuat penilaian. Guna borang-borang yang ada lah. SKP yang begitu kan? Penilaian tu. Okey. Okey. Terima kasih. Tanya tuan. Okey, tanya tuan. Okey, kumpulan 1 kumpulan Dr. Rosdan. Okey, terlihat bahawa cara penilaian dan penilaian pengajaran bagi sekolah kita boleh cadangkan di sini. Pertama, mereka mesti mempunyai satu instrumen khusus. Kalau nak penilaian mesti ada instrumen khusus dan contoh yang boleh mereka gunakan sekarang ni adalah SKPM G2. Lepas dengan menggunakan manual ataupun instrumen tersebut, mereka boleh melakukan penilaian dan di situ ada ayat-ayat yang boleh mereka rujuk. Dan selepas mereka melakukan penilaian, mereka melakukan perbincangan atau bincangan dengan guru supaya guru dapat feedback balik apa yang mereka dapat selepas mereka diselia. Jadi guru dapat buat perbaikan. Dan di sinilah maklum balas yang berkesan dapat diberikan oleh seorang pemimpin sekolah kepada guru yang dicerap. Okey. Tahniah doktor, tahniah. Ini saya dah nampak. Okey, boleh balik ke tempat asal lah. Saya dah nampak memang dah okey. AB dah mewujudkan pemimpin yang berprestasi tinggi sebab masing-masing dah faham bagaimana kita nak buat proses penilaian. Okey, tapi yang saya nampak di sini ialah apa yang saya nak tekankan berbanding kumpulan 1 dengan kumpulan 2. Okey, kumpulan 1 dia ada 4 langkah. Okey, dan kumpulan 2 dia ada 3 langkah saja. Jadi kita tengok di mana yang langkah itu dia nampak macam ada jurang sikit yang kita boleh buat penambahbaikan. Okey. So kita tengok di sini, okey, proses penilaian dan penilaian pengajaran ini adalah berpandukan kepada model Hellinger. Okey. Kita kena sediakan instrumen. Okey, betul lah macam apa yang dikatakan oleh kumpulan ini, kita akan di Malaysia kita gunakan SKPM G2. Okey, itu adalah instrumen pencerapan yang kita gunakan. Okey, standard berapa, doktor? Standard 4. Okey, kita semua dah buat, dah biasa, tuan-tuan dan puan-puan dah biasa buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Kita akan gunakan standard 4. Okey, itulah instrumen yang kita gunakan. Sebab dalam instrumen tu sudah disediakan apa? Butiran, rubrik, semua dah ada di situ. Okey, seterusnya dengan menggunakan instrumen tersebut kita akan melakukan proses penilaian. Nampak di sini membuat penilaian. Okey, di sana kita ada maklumat tambahan iaitu dia membuat jadual pencerapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak masuk sekolah nanti dah jadi seorang pemimpin sekolah, ambillah input itu. Kita buat jadual pencerapan. Walaupun Hellinger tak cakap di sini tapi itu adalah satu keperluan. Jadi tahniah, kumpulan tu boleh dapat keluarkan idea. Okey, kita akan lakukan penilaian. Maksudnya kita akan masuk kelas, kita akan memantau. Okey, selalunya kalau Encik Syamudin nak buat pemantauan, Encik bagi tahu tak dulu dengan cikgu tu? Maklum tak? Saya kena maklum nak bincang
dia nak jumpa mana apa supaya saya tahu. Dia nak guna alat apa semua pada tadi. Saya boleh nasihatkan dia guna apa, step apa, guna alat apa. Okey, maksudnya kita boleh bagi tahu, boleh maklumkan kepada guru tersebut. Okey, bila kita nak buat pencerapan. Kalau macam penyediaan jadual umpamanya, kalau dari beritahu awal pun boleh kan? Boleh juga bagus. Ada Ya, itu jadual dia. Okey, setelah kita membuat penyediaan, kita kena berbincang dengan guru. Sebab tu kalau kita tengok dalam instrumen SKPMG tu, kita ada bahagian yang kita buat perbincangan. Okey, apa yang kita bincang bersama guru tersebut dan pastikan memberi maklum balas. Okey, pastikan kita memberi maklum balas. Okey, bagi maklum balas tentang kekuatan dan kelemahan. Jangan masuk-masuk bagi tahu yang buruk saja. Kena cikgu tu baru mula mengajar, jadi tension lah kan. Jadi kita minta tahniah. Kita mula dengan perkataan-perkataan macam tu. Tahniah, baik, puan dapat melaksanakan, cikgu dapat melaksanakan aktiviti. Lepas tu baru kita mula terangkan tentang kelemahan. Jangan berkata, tak betul ni. Tak boleh macam tu. Dengan cara yang bahasa yang elok. Dan memberi bimbingan. Kalau kita perlu, kita bagi bimbingan kepada guru tersebut. Itu adalah peranan kita sebagai seorang pemimpin instructional. Okey. Jadi, sebelum saya akhiri sesi pada hari ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada kerangka. Okey, sepanjang kita mula kelas sampai di hujung, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah dapat maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa balik dan aplikasi. Jadi, cuba fikirkan dalam kerangka ini. Okey, saya bagi clue sikit. Siapa penggerak di sini? Apa yang perlu dibuat? Mengapa perlu dibuat? 1 minit saja saya bagi. Cuba buat kesimpulan dan seorang daripada wakil kumpulan bangun dan maklumkan. Okey, siap tak? Okey, ya. Okey, try dulu. Okey, kita tengok, kita banding tengok dua-dua dengan ni. Okey, yang ini apa? Pengetua atau guru besar lah. Pengetua atau guru besar. Kumpulan ni dalam kerangka ni? Pengetua. Pengetua. Samalah kalau kita duduk di sekolah rendah, guru besar. Kalau kita duduk di sekolah menengah, pengetua. Maksudnya betul lah di sini pengetua. Okey, kumpulan ni di sini apa yang kita akan lakukan? Penyediaan atau pemantauan. Penyediaan atau pemantauan? Penilaian. Okey, maksudnya proses. Proses untuk kita buat penilaian pengajaran. Okey, akhir sekali. Kemenjadian murid. Kemenjadian murid. Kita tengok dalam definisi tadi kan? Kemenjadian murid. Okey? Matlamat sekolah. Okey, kita tengok secara kesimpulan. Di sini, apa yang kita belajar ini ialah seorang pengetua atau guru besar akan melakukan penyediaan dan penilaian pengajaran seperti yang tuan-tuan dan puan-puan beritahu tadi, untuk memastikan kemenjadian murid. Matlamat sekolah itu betul lah sebab kemenjadian murid adalah matlamat sekolah kita. Jadi, saya akhiri sesi pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa kemusykilan, tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh masuk dalam grup WhatsApp kita dan saya akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan nanti. Okey, sekian. Terima kasih.